Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay, hari ni Nina nak cerita tentang seorang wanita ataupun seorang ibu yang merangkap kepada 5 orang anak telah dilaporkan hilang secara tiba-tiba guys. Sebenarnya Nina memang sukalah dengan kes-kes yang melibatkan orang hilang secara misteri ni. Tak tahulah sebab apa, maybe dia membuatkan Nina macam jadi lagi tanda tanya apa yang jadi dekat dia, siapa yang buat, macam mana dia boleh tiba-tiba hilang, macam tu je. Jadi kes ni pun samalah yang mana mangsa tadi dilaporkan telah hilang dan menjadi tanda tanya sampailah ke hari ni siapakah pelakunya dan di manakah dia. Walaupun kejadian ni dah jadi 13 tahun yang lepas, tapi jawapannya masih lagi kekal misteri. So without wasting any time, let's get started. Jennifer Duluth telah dilaporkan hilang secara misteri ataupun secara tiba-tiba pada 24 Mei tahun 2009 semasa dia berebut hak penjagaan anak-anak dia dengan ex-husband dia yang bernama Fortis. Dan ex-husband dia ni kemudian pun disyaki sebagai suspek utama dalam kehilangan Jennifer. Tapi ex-husband dia kata dia tak buat dan tak ada sebab kenapa dia nak buat macam tu dekat ex-wife dia. So siapa sebenarnya dalam kes ni dan apa yang jadi dekat Jennifer? Macam biasalah Nina akan perkenalkan dekat korang dulu siapa Jennifer dan barulah Nina akan teruskan kepada kronologi ataupun timeline kejadian. Jennifer telah lahir pada 27 September tahun 1968 di New York, Amerika. Jadi dia ni adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai ijazah dalam bidang penulisan. Kemudian dia telah berkahwin dengan Fortis pada tahun 2004. So sekarang ni dah jadi ex-husband dia. Fortis pula merupakan seorang ejen hartanah yang sangatlah kaya. Jadi sebelum ni Fortis dia dah pernah berkahwin dengan perempuan lain iaitu isteri pertama dia. Jadi lepas dia bercerai je dengan isteri pertama dia dengan Jennifer terus melangsungkan perkahwinan diorang. Fortis ni dipercayai berketurunan Turkish dan telah dibesarkan di Athens. Jadi hasil perkahwinan Jennifer dengan Fortis, diorang dapat 5 orang anak yang bernama Petros, Theodore, Constantine, Christian dan juga Cleopatra. Pada awal-awal perkahwinan diorang, kehidupan diorang suami isteri ni sangatlah bahagia dengan ada anak-anak yang ramai dengan comel pula tu. So lagilah menambahkan kebahagiaan diorang sebagai suami isteri. Tapi lama-lama hubungan diorang laki bini ni makin lama makin retak sikit demi sedikit sehinggalah menyebabkan perkahwinan diorang ni hancur dan diorang pun bercerai. Puncanya dikatakan Fortis ni dah tak nak jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Dia layan anak-anak dia pun macam nak tak nak je. Dia akan layan macam kasar. Tak boleh nak bermesra-mesra macam dulu lagi dah. Memang akan selalu marah-marah diorang ni. Bukan tu je, dia juga lepaskan segala tanggungjawab dia dekat isteri dia tahu. Maksudnya Jennifer lah yang uruskan hal-hal anak diorang ni daripada A to Z. Jadi hal-hal yang melibatkan anak-anak diorang ni memang Fortis dah lepaskan kat isteri dia. Dia dah tak ambil tahu lagi dah. So Jennifer lah yang macam betul-betul lumus siapkan segala keperluan anak-anak diorang. Disebabkan masalah-masalah ni, Jennifer pun terpaksalah berkorban masa depan dia untuk membesarkan anak-anak diorang. So dia jadilah suri rumah. Lama-lama Jennifer ni rasa dia dah tak tahan lagi. Sebab dia fikir kalau dia tak ada laki pun dia still lagi boleh hidup berdikari tau. Sebab sekarang ni pun laki dia pun dah tak peduli dekat dia. So dia pun dah uruskan semuanya dengan sendiri. So apa function laki dia? Jadi macam buat apa dia kahwin kan? Laki dia macam dah tak ada fungsi, dah macam tunggul dalam rumah. Jadi dia pun nekat lah dan buat keputusan untuk bercerai dengan Fortis. Salah satu sebab terkuat kenapa Jennifer ni nak bercerai dengan Fortis adalah disebabkan Fortis dah terkantul dia ada perempuan simpanan yang lain. Kemudian pada 20 Jun tahun 2017, Jennifer pun telah memfailkan penceraian mereka. Pada masa yang sama juga, Jennifer ni dah bawa ke semua anak-anak dia untuk pindah ke tempat yang lain ataupun ke rumah yang baru. Bila Fortis ni dia dapat surat penceraian diorang, of course dia akan jadi marah sangat dan dia tak puas hati kenapa Jennifer failkan penceraian. Jadi masa awal proses penceraian diorang tu kan, diorang ni telah berkongsi hak penjagaan sama-sama. Tapi tak lama kemudian Fortis ni selalu buat hal, dia selalu langgar arahan daripada mahkamah. Disebabkan perbuatan tu, and then mahkamah pun telah menetapkan yang Fortis ni tak dapat hak penjagaan anak-anak dia. Hak penjagaan jatuh sepenuhnya kepada mak budak-budak tadi iaitu Jennifer. Tapi Fortis masih lagilah dibenarkan untuk melawat anak-anak dia dengan satu syarat, dia boleh melawat anak dia di bawah pemantauan pihak berwajib. Jadi dia tak boleh pergi bersendirian lah. Mungkin akan ada orang pihak berwajib, tak tahulah siapa yang akan pantau pertemuan diorang tu. Sebenarnya proses penceraian diorang ni tak berakhir dengan baik tau. Selama tempoh diorang bercerai tu, diorang ni tak boleh berjumpa je bergaduh. Dan Fortis ni selalulah bersikap macam agak panas baran sikit. Fortis pernah ugut Jennifer untuk culik anak-anak diorang dan dia beritahu dekat Jennifer yang dia dah beli pistol pada tahun tu. Sampailah pada 24 Mei tahun 2009, Jennifer telah dilaporkan hilang secara tiba-tiba oleh kawan baik dia sendiri. Jadi kawan baik Jennifer ni sebenarnya merangkap kepada neni anak-anak dia. Jadi kawan baik dia ni bernama Lauren. Lauren cerita dia cuba call Jennifer berkali-kali tapi gagal
Jadi maksudnya tak dapat call Jennifer. Kali terakhir dia jumpa Jennifer adalah pada pukul 8.05 pagi di luar rumah selepas Jennifer ni hantar anak-anak dia ke sekolah. Sebenarnya Lauren ni dia rasa pelik sebab dia nampak kereta Jennifer Range Rover tu ada kat dalam garaj. Sepatutnya kereta Jennifer yang satu lagi lah ada dalam garaj, bukan Range Rover. Maksudnya kat sini Jennifer ada 2 kereta. Lauren jadi pelik tu sebab Jennifer pernah beritahu dekat dia yang dia akan keluar pergi jumpa doktor dengan menggunakan Range Rover. Tapi kenapa Range Rover tu boleh ada kat rumah pula? Jadi disebabkan dia nampak kereta Range Rover tu ada kat rumah, so dia pun report polis. Jadi bila polis sampai dekat rumah Jennifer, diorang pun check dan diorang jumpa ada kesan darah dalam kereta tadi dekat lantai garaj dan juga dekat sinki dapur. Jadi bila ujian DNA dibuat, mengesahkan darah-darah tadi tu adalah milik Jennifer dan juga ex-husband dia yang bernama Fortis. Jadi pada awal tu polis pun insyaAllah maybe Jennifer ni telah mati kena bunuh. Jadi bila polis check CCTV jiran Jennifer, diorang nampak kereta Jennifer yang satu lagi tu dibawa oleh Fortis. Masa tu Fortis drive kereta Jennifer satu lagi tu keluar dari garaj pukul 10.25 pagi. And then pada pukul 7.30 malam pula, dalam satu rakaman CCTV yang lain, polis nampak Fortis dengan seorang perempuan telah membuang beberapa plastik hitam ke dalam tong sampah dekat kawasan pembuangan sampah. Jadi dalam CCTV tu nampaklah perempuan tadi tu macam girlfriend kepada Fortis yang bernama Michelle. Jadi hasil rakaman CCTV yang terakhir ni lah, polis pun terjahlah ke tempat pembuangan sampah tadi untuk cek. Dekat situ polis telah menjumpai bukti utama macam towel, seluar dalam, mop dan juga sarung tangan yang mempunyai DNA Jennifer, Fortis dan juga Michelle. Kereta Jennifer yang satu lagi yang Fortis bawa tadi tu kan dijumpai tepi jalan, iaitu 3 batu dari rumah Jennifer. Sepanjang tempoh kehilangan Jennifer memang tak ada transaksi kad kredit ataupun telefon Jennifer yang dikesan. Jadi macam Jennifer tu vanish macam tu je. Bila Jennifer ni hilang tanpa jejak, jadi pihak polis ni macam dah tak ada clue tau untuk next step. Kalau ikut teori diorang lah kan, diorang memang percaya yang Fortis memang terlibat dalam kejadian ni. Dia dipercayai datang ke rumah Jennifer dengan menaiki basikal. Lepas tu dia pun tunggulah Jennifer dekat luar garaj sampailah Jennifer tu balik ke rumah. Bila Jennifer balik je, dia tangkap and then diikat kaki tangan Jennifer. Kemudian dia tikam Jennifer sampailah Jennifer ni meninggal. And then Jennifer pun dibawa ke lokasi yang rahsia ataupun kawasan yang jauh dari penempatan manusia dan terpencil. Pada hari kejadian juga, dipercayai Fortis ni dia pinjam kejap dia punya kereta bos dia. So polis memang percaya yang Fortis ni menggunakan kereta bos dia untuk membuang mayat Jennifer. Korang mesti macam pening kan, macam mana tadi kata datang naik basikal, tiba-tiba naik kereta pula kan. Jadi macam ni, dia naik satu truck ni, jadi dalam truck tu dia ada basikal dia. Okay, jadi dia parking truck tu dekat satu tempat and then dia kayu basikal tu pergi ke rumah Jennifer. Lepas tu dia naik kereta Jennifer yang satu lagi tu and then dia drive sampailah dekat truck yang ditinggalkan tu and then dia guna truck tu pergi buang Jennifer. Jadi macam itulah kronologinya. Sebab itulah polis jumpa kereta Jennifer ni ada dekat tepi jalan, sebabnya dia tinggal kereta Jennifer dekat situ and then dia guna kereta bos dia satu lagi, dia guna and then dia pergi buang ataupun dia pergi next location pula. Kemudian girlfriend Fortis ni pun dituduh sebagai orang yang bersubahat dalam melakukan kes ni. So pada 1 Jun tahun 2019, Fortis yang masa tu berusia 51 tahun dan Michelle yang berusia 44 tahun telah ditahan oleh polis. Tapi disebabkan polis tak ada bukti kukuh untuk dakwa Fortis, mengatakan Fortis lah yang buat semua ni, jadi dia pun telah dibebaskan pada Julai tahun 2019. Tapi pada September tahun tu juga, Fortis kena tahan dengan polis atas tuduhan mengganggu bukti. Macam biasalah, dia tak mengaku dia buat dan dia kata dia tak bersalah. Pada Januari tahun 2020, Fortis telah dimasukkan ke hospital dalam keadaan yang sangat kritikal. Sebabnya dia cuba untuk tamatkan riwayat hidup dia sendiri dengan cara dia hidu karbon monoksida secara berlebihan. Polis jumpa Fortis tu pengsan dekat dalam rumah dia sebab dia tak datang perbicaraan dia pada hari tu. Jadi polis datang kat rumah dia nak siasat lah kan, nak tanya kenapa tak datang perbicaraan pada hari tu. Masa polis sampai kat rumah dia, diorang nampak yang dia ni dah pun pengsan dan diorang pun call ambulans dan bawa Fortis ke hospital. Tapi nyawa dia tak panjang, dia tak dapat diselamatkan. Fortis akhirnya meninggal juga. So dia ada tinggal satu surat lah. Jadi dalam surat tu dia kata dia tak nak habiskan masa dia even 1 jam dekat penjara untuk perkara yang dia tak pernah buat. Okay, dia juga cakap yang Michelle ni tak ada kaitan langsung dengan kehilangan Jennifer. Jadi disebabkan kes ni memang tak dapat nak diteruskan sebab suspek utama dah pun mati. So mahkamah pun decide lah untuk tarik balik kes tadi tu ke atas Fortis. Tapi Michelle masih lagi di bawah tuduhan bersubahat. Jadi ada dah dalam interview tu mengatakan Michelle ni dia kata dia tak tahu apa yang terjadi dekat Jennifer. Dia pun tak tahu kat mana Jennifer tu berada. Dan dia pun tak tahu sama ada betul ke Fortis betul-betul buat something dekat isteri dia. Dia memang tak tahu langsung. Apa yang dia tahu, dia kata dia menyesal mengenali seorang lelaki yang bernama Fortis. Sampai sekarang even kes ni dah pun 13 tahun yang lepas, polis masih lagi tak jumpa Jennifer sejak hari pertama dia hilang. Manakala anak-anak diorang ni pula di bawah jagaan mak Jennifer. So diorang selamatlah di bawah jagaan nenek diorang. Cuma ya, Jennifer tak tahu ke mana, kalau mati dekat mana dia buang. Itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang.
Alright guys, Nina nak tahu pendapat korang. Adakah korang memang percaya yang Fortis buat semua ni berdasarkan apa yang terjadi semasa proses penceraian diorang? Memang nampaklah Fortis ni jenis orang yang panas baran. Dah ugut bini dia macam-macam kan. Jadi bila kehilangan bini dia, of course lah dia akan jadi suspek utama dalam kes ni. Tapi dia sendiri kata dia tak buat semua tu. Jadi Nina nak tahu korang percaya ke yang memang Fortis buat ataupun ada kes orang lain? Cuba komen kat bawah. And yeah, that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan cerita yang Nina kongsikan pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.